Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas apa-apa video yang Cikgu upload selepas ini. So, untuk kali ini Cikgu ingin kongsikan sains tingkatan 1 bab 7 udara. Kredit kepada Cikgu Nur Razila Khalid dari SMK Ulu Tiram Johor kerana menyediakan slide yang sangat cantik ini. So, Cikgu sebagai pemudah cara sahaja. So, kita pergi kepada 7.1 komposisi udara. So, dalam udara ni kita tahu ada gas macam-macam, gas oksigen, karbon dioksida. So, gas yang mana? Yang paling banyak dalam udara. Udara ialah campuran beberapa jenis gas, iaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, gas nadir. So, nitrogen ada berapa? 78%. Oksigen 21%, karbon dioksida 0.03%. Dan gas nadir 0.97%. So, yang paling banyak adalah nitrogen. So, jangan salah anggap oksigen yang kita seduh yang paling banyak. Bukan. So, yang paling banyak adalah gas nitrogen. Komponen lain yang terdapat dalam udara ialah mikroorganisma, wap air dan habuk. Kuantiti komponen ini adalah kecil dan sering berubah bergantung pada masa dan tempat. So, yang ni yang kecil lah. So, kita tak boleh tentukan berapa peratusan yang dia ada sebab dia selalu berubah. Sebagai contoh, wap air di kawasan hutan atau selepas hujan adalah lebih banyak berbanding dengan hari panas di kawasan gurun. Berbeza. So, kita tak boleh tentukan peratusan dia. So yang ni rumusan. Cartapan menunjukkan komposisi udara nitrogen 78. So, tolong ingatlah figure ni, nombor ni. 78 nitrogen. Oksigen yang kedua 21%. Yang ketiga gas nadir dan bahan-bahan lain. Last sekali karbon dioksida 0.03. Tolong ingat. Penting ke tak penting gas? So, kalau tak penting, Cikgu Duan pun memang tak ada kat depan ni. Sebab apa? Susah bernafas, tak ada udara, tak ada gas oksigen. Kepentingan. Yang pertama, gas oksigen untuk pernafasan. Yang kedua, pembakaran enjin roket pada altitud tinggi, timpalan dan pemotongan logam dalam industri, penyediaan pelbagai sebatian. So, tolong ingat. Kepentingan antara kegunaan gas oksigen. Karbon dioksida pula, fotosintesis. So, tumbuhan perlukan karbon dioksida untuk buat makanan sendiri, fotosintesis. Pembuatan minuman berkarbonat gunakan karbon dioksida. Alat pemadam api, kita padam guna karbon dioksida. Dan last sekali kita karbon. Nitrogen, penghasilan asid nitrit, ni kegunaan dia. Dan amonia, baja amonia, kita nitrogen tercair sebagai ejen penyejuk. Gas nadir pula, helium, digunakan untuk mengisi belon udara dan belon kaji cuaca. Sebab apa? Helium ni lebih ringan. Gas neon digunakan dalam lampu iklan. Gas argon digunakan untuk mengisi mentol. Tolong ingat, neon, iklan, argon untuk mengisi mentol. Kita karbon. Kita pergi kepada kita karbon. Kita karbon ialah kita yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikannya semula ke udara secara berterusan. So,
bila sebut berterusan ni kita naik turun. Okey, kita tengok. Kita karbon bermula dengan pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Okey, kita bagi dekat dia karbon dioksida. So karbon dioksida disedut, diambil oleh pokok-pokok tumbuhan hijau untuk buat makanan sendiri. Okey, lepas tu haiwan yang makan tumbuhan tadi memperoleh unsur karbon daripadanya. So, lembu ke apa, makan pokok, tumbuh-tumbuhan. Lepas tu, dia dapatlah unsur karbon. Masuk dalam haiwan tadi. Lepas tu, tumbuhan dan haiwan mati. Tumbuhan dan haiwan akan mereput. Okey, lepas mati, reput. Pereputan yang dilakukan oleh bakteria dan kulat dalam tanah membebaskan karbon dioksida. So, pereputan tu, dia bebas karbon dioksida ke udara balik. Okey. So, karbon dioksida disedut balik oleh pokok atau tumbuhan. Macam itulah ulang-ulang. Tu kita panggil kita karbon. Tu satu. Yang kedua, pembakaran bahan api fosil mengandungi karbon seperti arang batu petroleum membebaskan karbon dioksida. Ni yang kedua. Yang ketiga, respirasi. Kesemua tumbuhan haiwan juga membebaskan karbon dioksida. So, proses seperti pereputan, pembakaran, respirasi diseimbangkan oleh fotosintesis. So, 3 proses membebaskan karbon dioksida. 1 je proses untuk ambil balik karbon dioksida. Apa dia? Fotosintesis. Tu. Kita tengok gambar ni. Okey. So, yang ni lah. So, 3 je proses untuk kembali untuk menyedut karbon dioksida. Okey. Yang lain semua bebas karbon dioksida ke udara. Pereputan, respirasi, pembakaran bahan api. Okey, bayangkan kalau pokok ataupun tumbuhan hijau tak ada di dunia ni, apa yang jadi? Apa yang jadi pada kuantiti gas karbon dioksida? So, kalau pokok tumbuhan hijau mati, habis tak ada. So, kandungan karbon dioksida di udara makin bertambah. Okey. So, yang itulah penghasilan. Kita panggil apa? Fenomena pemanasan global. Hari dunia ni semakin hari semakin panas. Sebab apa? Karbon dioksida makin bertambah sekian hari. So, sebab pokok-pokok tak ada nak sedut. Nak bagi kurang tu, perlukan tumbuhan hijau. Okey. Seterusnya, yang kedua kita pergi kepada kita oksigen. Kita oksigen ialah kita yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan pengembalian oksigen semula ke udara secara berterusan. Oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi, pengaratan, pembakaran dan pereputan diperoleh daripada hasil fotosintesis. Okay. So, yang ni proses yang yang menggunakan oksigen. Ni pereputan bahan kumur menggunakan oksigen, pembakaran memerlukan oksigen, pengaratan memerlukan oksigen, okey, respirasi memerlukan oksigen. Okey. So, diperlukan oksigen, dia membebaskan karbon dioksida. Macam itulah. So, pokok-pokok ni dia membebaskan oksigen. Okey. Yang ni guna, yang merah ni guna. Menggunakan. So, yang membebaskan satu je, fotosintesis. Okey. So, gas so saling berkait dengan kita karbon dengan kita oksigen. Langkah-langkah mengelakkan gangguan kepada kita oksigen dan kita karbon. Alam sekitar kita kian musnah akibat daripada aktiviti manusia seperti penebangan pokok dan penggunaan racun serangga dalam pertanian secara tidak terkawal, tak kontrol. So, apa yang jadi? Keadaan ini menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida dan mengganggu kitaran semula jadi, termasuklah kita oksigen dan kita karbon tu. So, kita tak mau kandungan yang terlampau banyak karbon dioksida ni. Antara kesannya kepada hidupan ialah pemanasan global. Cikgu cerita dah tadi. Dan kesan rumah hijau.
Yang mana kita nak elak dah? Langkah-langkah mengelakkan gangguan kepada kita oksigen dan kita karbon. Yang pertama, mencegah pembalakan haram. Duk tebang-tebang pokok tu tak mau. Cegah. Yang kedua, elakkan penggunaan racun serangga yang berleluasa. Tak mau. Okey. Yang ketiga, tidak melakukan pembakaran hutan dan mengelakkan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan. Okey. So yang ni mengelakkan, so kalau boleh nak pergi kerja, kalau ada 5 orang, 5 buah kereta. Kalau rumah dekat-dekat, rumah apartmen ke, kongsi, carpool, tak ada masalah. So dapat apa? Mengurangkan kandungan asap, mengurangkan kandungan karbon dioksida di udara, ataupun gunakan pengangkutan awam. Tu cara dia untuk kurangkan kuantiti karbon dioksida di udara. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk 7.2 pembakaran. Wallahualam. Assalamualaikum.